Kaedah penanaman lanskap lembut. Tanaman lanskap lembut terbahagi pada pokok utama, pokok palma, pokok renek, penutup bumi dan lain-lain. Alatan yang diperlukan untuk menanam pokok utama ialah tanah campuran, pita ukur, sungkupan, kayu pancang, cangkul dan skepia. Langkah keselamatan, kita mestilah memakai pakaian yang sesuai untuk amali, memakai sarung tangan, kasut kebun dan topi kebun. Pastikan alatan berfungsi dengan baik. Prosedur kerja penanaman pokok utama. Memangkas pada dahan atau pelepah pokok yang telah patah, bersilang atau rosak, mengeluarkan pokok daripada polybag ataupun pasu ataupun kain bunyi yang membaluti berbola akar, mengukur berbola akar, menggali lubang pada kedalaman yang sama paras dengan ketinggian berbola akar dan keluasan lubang haruslah 2 hingga 3 kali lebar daripada diameter berbola akar dan keluasan. Memasukkan medium sehingga separuh lubang dan masukkan pokok ke dalam lubang. Pastikan batang pokok tegak dan lurus. Menambah tanah yang asal ke dalam lubang penanaman sehingga penuh dan padatkan. Meletak sungkupan mengelilingi batang pokok setebal 150 mm dan menyiram sungkupan secukupnya. Jika perlu, kayu pancang boleh dipacakkan di luar kawasan berbola akar pokok. Rajah menunjukkan perincian penanaman pokok teruhan. Penanaman pokok pemanjat. Penanaman pokok pemanjat boleh dilakukan di atas tanah, di dalam pasu atau di dalam kotak tanaman. Prosedur kerja. Mula-mula sekali, kita perlu mengukur, menanda dan membersihkan tapak untuk penyediaan lubang penanaman. Kemudian, mengorek lubang penanaman mengikut spesifikasi yang ditetapkan, iaitu saiz lubang 150 mm, darab 150 mm, darab 150 mm. Tetapi kebiasaannya saiz lubang tanaman mengikut saiz berbola akar tanaman. Mengorek lubang penanaman pada jarak 0.15 meter hingga 0.30 meter antara lubang. Contohnya, pokok pemanjat yang ditanam pada tembok atau pergola, tanamkan pokok pemanjat 150 mm daripada tembok atau pergola supaya ia mudah memanjat. Mengikat pucuk pokok pada peringkat awal tanaman ikatan pucuk pokok kepada sokongan untuk memudahkan pokok pemanjat. Gambar menunjukkan contoh pokok pemanjat pada pergola. Penanaman rumput turf. Rumput turf terdiri daripada sekumpulan rumput daripada famili Poaceae yang boleh digunakan di padang permainan, halaman rumah, pinggiran jalan dan padang bola. Penyediaan tapak untuk rumput adalah penting untuk memastikan pertumbuhan yang baik. Rumput turf yang ditanam dengan kaedah yang betul akan menghasilkan rumput turf yang berwarna hijau, subur dan rapat. Terdapat 2 kaedah penanaman rumput turf. Pertama, secara biji benih atau seks dan kedua secara tampang atau aseks. Penanaman rumput turf secara biji benih. Pertama sekali, biji benih perlu dipilih dengan peratus percambahan yang tinggi serta bebas dari benih rumput yang lain serta benih rumpai. Kemudian, kaedah penanaman secara manual iaitu taburan benih menggunakan tangan atau menggunakan mesin seperti drop type spreader ataupun broadcast spreader. Kemudian, taburkan tanah atau pasir secara tipis di atas biji benih yang telah ditabur dan beri sungkupan seperti jerami bagi melindungi biji benih tersebut. Penyiraman perlu dilakukan antara 2 ke 3 kali sehari selama 3 minggu bagi mengekalkan kelembapan kerana pada peringkat awal, biji benih memerlukan peratusan kelembapan yang tinggi untuk hidup. Sodding. Penanaman rumput turf secara sod atau sodding
Kaedah ini sangat efektif bagi memenuhkan rumput di sesuatu kawasan dalam masa sehari. Ia melibatkan kos yang tinggi dan perlu ditanam tidak melebihi 24 jam untuk mengelakkan rumput kekeringan. Alatan yang diperlukan ialah pasir, roller atau penggelek, bekas penyiram dan kepingan rumput sod. Langkah keselamatan. Langkah pertama, kita mestilah memakai pakaian yang sesuai untuk amali, memakai sarung tangan, kasut kebun dan topi kebun. Pastikan alatan berfungsi dengan baik. Prosedur kerja, langkah pertama, menyusun kepingan sod secara berselang-seli seperti susunan batu bata. Langkah kedua, menaburkan pasir ataupun top dressing bagi menutup ruang antara kepingan sod yang disusun. Langkah ketiga, memampatkan rumput dengan mesin penggelek roller supaya rumput bersentuh dengan tanah dan mengurangkan ruang udara air pockets. Langkah keempat, menyiram rumput dengan kekerapan penyiraman antara 4 ke 5 kali sehari dalam tempoh sebulan kerana rumput perlu mendapatkan air secukupnya di peringkat awal penanaman. Stolonizing. Penanaman keratang stolon ataupun stolonizing sangat menjimatkan kos kerana ianya boleh menutupi kawasan yang luas dengan hanya menggunakan stolon rumput yang dipecah-pecahkan dan ditabur bersama pasir. Kaedah ini hanya sesuai bagi rumput seperti Bermuda dan Zoysia. Langkah ketiga, menabur pasir ke atas stolon, top dressing, menyiram tanaman rumput. Akhir sekali, menutup rumput dengan jaring hitam dengan lapisan 50% pencahayaan untuk mengelakkan kekeringan dan mengurangkan pertumbuhan rumpai. Selepas tempoh seminggu, jaring hitam boleh dibuka. Penanaman jenis plug ataupun plugging, cebisan plug. Teknik penanaman ini mengambil masa pertumbuhan yang lambat berbanding kaedah sodding. Untuk mendapatkan pertumbuhan yang cepat, cebisan plug perlu ditanam secara rapat. Alatan yang diperlukan ialah pasir, roller, bekas penyiram dan cebisan rumput sama ada berbentuk bulat atau segi empat. Langkah pertama untuk kaedah penanaman cebisan plug, menggali lubang penanaman. Kedalamannya bergantung kepada ketebalan media, cebisan rumput ataupun plug. Langkah kedua, masukkan cebisan rumput ataupun plug sama ada bentuk segi empat atau bulat ke dalam lubang tersebut. Kemudian, menyiram cebisan plug yang telah ditanam. Melaksanakan aktiviti penanaman lanskap lembut mengikut prosedur. Prosedur kerja, langkah pertama, mengukur, menanda dan membersih kawasan penanaman lanskap lembut, menggali lubang penanaman sedalam 1 meter darab 0.5 meter darab 0.5 meter. Saiz lubang harus 2 hingga 3 kali ganda daripada berbola akar. Mengisi lubang penanaman dengan campuran media 3:2:1 sehingga setengah penuh. Masukkan pokok palma ke dalam lubang penanaman dan tambah media sehingga penuh. Kemudian padatkan tanah di keliling pangkal pokok palma. Letakkan sungkupan di sekeliling pangkal pokok. Sokongan dibuat pada pokok menggunakan kayu pancang. Siram pokok palma menggunakan tong penyiram. Sekian, terima kasih.